Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Madiha Aisyah binti Mustafa dengan nombor matrik 159989. Jadi untuk pembentangan pada hari ini, saya akan menjadi pembentang yang pertama bagi menyatakan pendapat saya bagi menyelesaikan isu yang telah dinyatakan pada awal pembentangan tadi. Jadi, pertama sekali pada pendapat saya, untuk menyelesaikan isu ini, guru hendaklah menjadi seorang yang peka dan prihatin terhadap tingkah laku pelajar mereka. Sebagai contoh, sekiranya sekolah mengadakan sebuah rombongan ke suatu tempat dan guru mendapati bahawa terdapat beberapa orang pelajar yang tidak mahu mengikuti rombongan dan mereka kerap kali menolak dan kerap kali memberikan alasan yang kita rasakan seperti tidak masuk akal dan agak remeh. Jadi, guru hendaklah memainkan peranan di sini untuk memastikan bahawa masalah yang dinyatakan mereka itu adalah benar-benar berlaku ataupun sebuah alasan yang dicipta mereka kerana tidak mampu untuk mengikuti rombongan berikutan masalah-masalah, terutamanya masalah kewangan. Ini sangat penting buat seorang guru kerana guru hendaklah sentiasa memastikan pelajar-pelajar tidak ketinggalan, sama ada dari segi pelajaran maupun dari segi pergaulan dan sosial mereka. Sekiranya perkara ini memang benar-benar berlaku kerana masalah kewangan pelajar, guru juga hendaklah tahu dan arif dengan cara yang betul untuk mendekati pelajar dalam memujuk mereka sekiranya mereka mahukan bantuan dari pihak atasan atau pihak-pihak yang boleh menolong mereka. Kadang-kadang cara yang digunakan oleh seorang guru itu mungkin salah dan mungkin boleh menyinggung perasaan pelajar. Jadi guru yang seperti saya nyatakan tadi harus tahu menggunakan cara yang betul agar pelajar tersebut merasakan mereka mahu dibantu. Antara cara yang boleh dilakukan adalah seperti dengan memanggil mereka ke bilik guru dan bertanya kepada mereka secara sendirian sekiranya mereka mahukan bantuan, dan pihak sekolah mampu untuk mendorong mereka sekiranya mereka menyatakan kepada kita bahawa mereka ingin dibantu. Bersama pembentangan saya ini, saya sertakan sebuah video di mana seorang guru telah berjaya memainkan peranannya dengan betul dengan menjadi seorang yang perhati dan peka terhadap pelajar-pelajar mereka. Dan disebabkan ini, pelajar-pelajar guru tersebut boleh dibantu dari segi kewangan, dari segi perkakas dan sebagainya. Saya pernah hidup susah ketika kecil dan faham apa dilalui murid berkenaan. Kepayahan lalu membuatkan saya tekad menggembirakan mereka. Itu kata Ismaniza Fahida Ismail, guru Sekolah Kebangsaan SK Syed Sheikh di Kupang di Baling Kedah. Kisah Ismaniza Fahida, 40 tahun, tular baru-baru ini selepas berkongsi beberapa video di TikTok menunjukkan cerita sedih kesusahan anak muridnya dan bagaimana dia berusaha membantu mereka. Perkongsian itu mendapat pelbagai reaksi daripada segelintir netizen memuji sikap Ismaniza Fahida yang prihatin dengan muridnya, namun tidak kurang juga melemparkan kata negatif. Bercerita lanjut, Ismaniza Fahida yang mengajar subjek bahasa Inggeris dan pendidikan jasmani berkata, perkongsiannya di TikTok itu bukan untuk meraih perhatian sesiapa atau mengaibkan murid maupun keluarga mereka. Sebaliknya, salah satu caranya berkongsi realiti sebenar dengan pengikut. Menurut Ismaniza, hatinya cepat tersentuh setiap kali mendengar cerita kesusahan muridnya kerana dia juga seorang ibu yang mempunyai 3 anak. Disebabkan itu, Ismaniza Fahida cuba berkongsi rezeki yang ada dengan muridnya kerana mahu mereka juga merasai nikmat menjamah makanan enak dan sebagainya seperti kanak-kanak lain. Selamat sejahtera kepada semua dan doktor. Baiklah, antara langkah atau cara yang boleh diambil oleh para guru ialah melengkapkan diri dengan pengetahuan tinggi dan memiliki kepakaran serta kemahiran. Hal ini demikian kerana pendidikan dan ilmu pengetahuan adalah senjata mujarab yang mampu mengubah nasib hidup diri dan keluarga kita. Para guru bukan sahaja menyampaikan ilmu berkaitan subjek, malah
menawarkan pengetahuan fikiran di luar kotak. Contohnya, para guru yang cendekiawan boleh menanamkan ilmu dalam kalbu pelajar B40 berkaitan kemahiran perniagaan atau kemahiran yang perlu diteroka oleh mereka supaya mereka dapat melengkapkan diri dengan sesuaian permintaan buruh pasaran terkini sebelum melangkah kaki di alam pekerjaan. Tidak dapat menafikan bahawa impian menjadi negara maju berpendapatan tinggi melalui hasil kerja dan sumbangan anak tempatan sendiri dan tidak mahu lagi terlalu bergantung kepada kepakaran asing. Hakikatnya, pendidikan mampu mengeluarkan rakyat kita dari garis kemiskinannya. Misal kata, dapat membantu mengurangkan beban ibu bapa dan menjalani kehidupan lebih baik jika memiliki tahap pendidikan yang lebih tinggi. Baik, sebagai analoginya, kita boleh perhatikan berita tentang seorang pelajar yang bernama Siti Fatimah Azman yang berumur 18 yang memperoleh keputusan 7A 2B dalam sijil pelajaran Malaysia SPM menerima anugerah itu pada Majlis Anugerah Cemerlang di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Intan Perdana. Dia kata bahawa kejayaan saya ini juga berkat tunjuk ajar guru di sekolah yang banyak mendidik dan meluangkan masa dengan mengadakan kelas tambahan secara percuma kepada pelajar. Katanya yang berhasrat menyambung pengajian di universiti awam dan bercita-cita menjadi ahli farmasi. Di sini kita dapat difahamkan bahawa jasa seorang guru dan perkongsian mereka, terutamanya perkongsian ilmu, akan menjadi pentas untuk dia supaya mengubah nasib keluarganya. Selain daripada itu, usaha yang seterusnya ialah para guru menjalankan program bersama pihak kerajaan. Saya dikatakan demikian kerana bukan mudah begitu untuk mengubah status sosial dan ekonomi, terutamanya pelajar B40, dengan hanya penglibatan kerjasama para guru. Lebih-lebih lagi, masalah atau rintangan yang besar dihadapi oleh pelajar B40 ialah beban kewangan. Jadi, gabungan kedua-dua pihak adalah mampu memperkasakan motif mereka. Biar kita ambil contoh dan bukti sebelumnya, iaitu pada peringkat universiti atau peringkat IPTA, program pembangunan siswa sulung keluarga Malaysia sulung dilancarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi bagi membantu pelajar B40 yang menjadi individu pertama dalam keluarga menjejah kaki ke Menara Gading. Contoh kedua pula, Profesor Dr. Faizal Rafiq melalui kerjasama Jabatan Pendaftar dan bahagian jaringan masyarakat dapat mewujudkan satu program yang dinamakan Pembangunan Keusahawanan di kalangan staf B40 di USM. Dalam program ini, setiap kumpulan staf yang terpilih akan diberikan dana sebanyak 4,000 bagi menampung kos pembelian benih dan induk bagi memulakan penternakan. Manakala pada peringkat sekolah ialah program sarapan pagi PSP yang diaplikasikan oleh kerajaan dengan menyediakan makanan percuma kepada pelajar yang kurang mampu.
Berbanding RMT yang sebelum ini diberikan pada waktu rehat, sajian PSP akan diagihkan kepada murid yang layak pada waktu pagi bermula jam 7 hingga 7.30 pagi. Bagi sesi petang pula, sajian diberikan bermula jam 12.30 tengah hari hingga 2 petang. Kalau kat rumah, mak tak sempat kan nak masak. Lepas tu jadi kita makan kat sekolah je lah. Sebab sekolah ada buat PSB tu. Jadi makanan Okey lah, sedap. Jadi itu sahaja daripada saya dan saya serahkan kepada ahli kumpulan saya untuk teruskan pembantangan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Atika binti Muhammad Nazri, nombor matrik 151115. Bagaimanakah seorang guru mampu memperkasakan status sosial dan ekonomi golongan B40? Guru dapat berganding bahu bersama pihak kerajaan dalam menyediakan akses kepada pendidikan tinggi dan latihan kemahiran. Akses kepada pendidikan tinggi dan latihan kemahiran berkualiti dalam kalangan pelajar isi rumah berpendapatan B40 akan dipertingkatkan. Institusi pengajian tinggi dan latihan kemahiran akan digalakkan untuk menyediakan lebih banyak tempat bagi kumpulan pelajar ini berdasarkan kriteria kelayakan dan kuota kemasukan khas. Ini akan disokong dengan penyediaan bantuan pembiayaan. Pertimbangan khas akan diberi kepada pelajar berpotensi tinggi dalam kalangan orang asli di Semenanjung Malaysia dan mereka yang tinggal di luar bandar dan pedalaman Sabah dan Sarawak, dengan meningkatkan pengambilan pelajar cemerlang dalam sekolah berprestasi tinggi. Pengambilan pelajar berprestasi sederhana dalam kalangan orang asli ke pusat intelek pelajar orang asli akan digandakan. Program bantuan pendidikan dalam pembelajaran seperti KUAM, RMT, bantuan pakaian seragam badan beruniform akan diperluaskan bagi membantu lebih ramai pelajar dalam kalangan isi rumah berpendapatan B40. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya akan teruskan ke bahagian kesimpulan. Tuntasnya, penekanan kepada aspek pendidikan baik alam persekolahan maupun pendidikan tinggi perlu menjadi keutamaan semua pihak demi masa depan rakyat dan negara. Malah, ia juga selari dengan nilai keluarga Malaysia iaitu menerapkan budaya ilmu dalam masyarakat dan keluarga. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.